Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Harun bin Idris, pemegang kad matrik 290590 selaku Ketua Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan kumpulan yang telah dipilih oleh kumpulan kami iaitu Teori Rundingan Bersemuka atau Face Negotiation Theory. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Salihah binti Yaakob, Muhammad Azlan bin Ramli, Muhammad Saifuddin bin Muhammad Husin, Amira binti Abu Hassan. Pengenalan. Secara umumnya, komunikasi adalah interaksi dalam konteks sosial. Komunikasi biasanya melibatkan penghantar dan penerima, dan ia boleh berbentuk lisan ataupun grafik. Pada dasarnya, komunikasi melibatkan penggunaan kod yang dilakukan dengan menggunakan mata, pergerakan badan atau bunyi. Rujukan Daniel 2016. Dan dalam memahami komunikasi, terdapat pelbagai teori yang wujud berkaitan dengannya. Salah satu teori itu adalah teori rundingan muka. Rujukan Rezeki 2010. Dan inilah yang akan kita bahaskan dalam penulisan ini. Latar belakang teori. Teori rundingan muka diilhamkan oleh Stella Ting Tome pada tahun 1985, iaitu seorang profesor pengajian komunikasi manusia di California State University, Wellington. Asal-usul teori rundingan muka berpunca dari ketidakpuasan hatinya terhadap kesusastraan komunikasi konflik interpersonal arus perdana pada tahun 1980-an. Dalam kesusastraan penyelidikan konflik interpersonal dan tempat kerja arus perdana berasaskan barat, ideologi berkembang konfrontasi konflik dan pendedahan diri telah disokong kuat, dan kebijaksanaan konflik, gaya mengelak dan strategi berdiam diri diminimumkan. Oleh itu, Ting Tome menggabungkan lensa budaya Timur atau Asia yang lebih kukuh mengenai perundingan konflik dalam pelbagai konteks konflik. Konsep teori. Untuk konsep teori, rundingan air muka mengkaji gaya konflik antara budaya. Perbezaan konflik berkisar pada isu seperti kandungan, hubungan dan identiti. Wilmot dan Hawker 1998. Konflik kandungan merujuk kepada isu substantif luaran, individu yang terlibat. Konflik perhubungan merujuk kepada cara individu mentakrifkan atau ingin mentakrifkan perhubungan tertentu dalam konflik tertentu. Konflik berasaskan identiti melibatkan isu-isu pengesahan, identiti penolakan, rasa hormat, tidak hormat dan kelulusan penolakan. Ting Tome 2005. Dengan cara ini, isu identiti terikat rapat dengan faktor orientasi muka berasaskan budaya. Oleh itu, teori rundingan muka memandang konflik antara budaya sebagai situasi yang menuntut pengurusan kerja muka yang aktif daripada dua pihak konflik yang saling bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya atas penerangan di atas. Selanjutnya saya Muhammad Azlan bin Ramli, nombor kad matrik 290816, akan menerangkan andaian iaitu salah satu konsep teori, perspektif teori rundingan muka yang menekankan kesan budaya pada makna wajah yang tertakluk dan penggubalan kerja muka. Di sini saya dapat terangkan 7 andaian teras. Adalah yang pertama, orang dalam semua budaya cuba mengekalkan dan berunding muka dalam semua situasi komunikasi. Yang kedua, konsep muka adalah bermasalah, terutama dalam situasi yang mengancam emosi atau terdedah kepada identiti apabila identiti yang terletak pada komunikator dipersoalkan.
Yang ketiga, spektrum nilai budaya, individualisme, kolektiviti dan jarak kuasa kecil atau besar membentuk kebimbangan dan gaya kerja muka. Yang keempat, pola nilai individualisme dan kolektivitisme membentuk keutamaan ahli terhadap keprihatinan muka yang berorientasikan ke diri berbanding kebimbangan wajah muka yang berorientasikan lain atau saling berorientasikan. Yang kelima, corak nilai jarak kuasa kecil dan besar membentuk keutamaan ahli untuk membentuk kerja muka berasaskan interaksi tidak formal berbanding kerja muka berasaskan interaksi formal. Yang keenam, dimensi nilai bersama-sama dengan faktor individu, hubungan, topikal dan situasi mempengaruhi penggunaan tingkah laku kerja muka tertentu dengan konflik budaya tertentu. Yang terakhir adalah kecekapan kerja muka antara kebudayaan merujuk kepada integrasi optimal pengetahuan sensitif budaya, kesedaran dan kemahiran komunikasi yang fleksibel dalam menguruskan situasi konflik berasaskan identiti yang terdedah dengan sewajarnya, kesan dan adaptif. Seterusnya, orientasi muka iaitu orientasi menentukan fokus dengan mana perunding muka akan mengarahkan perhatian dan tenaganya terhadap mesej konflik. Oleh kerana kebimbangan yang berbeza disebabkan oleh nilai budaya asas yang berbeza, perunding muka mungkin berorientasi ke arah muka diri atau imej sendiri, muka lain atau imej pihak konflik lain, atau muka bersama, imej kedua-dua pihak dan atau imej perhubungan mengikut Ting Tommy 2005. Orientasi muka juga melibatkan konsep jarak kuasa. Orang dari budaya jarak kuasa besar menerima pengagihan kuasa yang tidak sama rata, bergantung pada hierarki yang ditetapkan dan memahami bahawa ganjaran sekatan adalah berdasarkan kedudukan sosial. Orang dari budaya jarak kuasa kecil pula menghargai pengagihan kuasa yang sama, hubungan simetri dan ganjaran serta sekatan berdasarkan prestasi. Untuk pergerakan muka, jika terdapat tahap kebimbangan yang tinggi untuk kedua-dua diri dan muka lain, hasil adalah perlindungan muka bersama. Jika terdapat tahap keprihatinan yang rendah untuk kedua-dua muka diri dan muka lain, hasilnya adalah pemusnahan muka bersama. Jika terdapat tahap keprihatinan yang tinggi terhadap muka diri tetapi tahap keprihatinan yang rendah terhadap muka lain, hasilnya adalah pertahanan muka diri. Jika terdapat tahap keprihatinan yang tinggi terhadap muka lain, tahap keprihatinan yang rendah terhadap muka diri, hasilnya adalah pertahanan muka lain juga. Dan seterusnya, gaya komunikasi konflik, iaitu gaya konflik interaktif menggabungkan gaya menyepadukan dan berkompromi dan mencerminkan sikap saling berhadapan dan keperluan untuk penyelesaian. Yang kedua, mereka yang telah memilih taktik ini bekerjasama dengan orang lain yang terlibat dalam konflik untuk mendapatkan penyelesaian terbaik bagi kedua-dua pihak. Yang terakhir, gaya ini mencerminkan wajah diri dan tidak konsisten dengan mewajibkan dan mengelakkan gaya pengendali konflik dan mencerminkan wajah lain.
Assalamualaikum semua, saya Amira binti Abu Hassan, nombor matrik 290565. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan dominan kandungan muka. Terdapat 6 dominan kandungan muka seseorang individu akan beroperasi. Yang pertama, autonomi, iaitu mewakili keperluan kita untuk orang lain, mengakui kebebasan kita, sara diri, privasi, sepadan, ketiadaan isu, kawalan dan pertimbangan kita terhadap keperluan autonomi orang lain. Kedua, kemasukan, iaitu keperluan kita untuk diiktiraf sebagai sahabat yang layak, disukai, dipersetujui, menyenangkan, mesra dan bekerjasama. Seterusnya, status, iaitu keperluan untuk orang lain mengagumi aset atau sumber ketara dan tidak ketara kita seperti penampilan, daya tarikan, reputasi, kedudukan, kuasa dan nilai material. Keempat, kebolehpercayaan, iaitu keperluan untuk orang lain menyedari bahawa kita boleh dipercayai, setia dan konsisten dalam perkataan dan tindakan. Kelima, kecekapan, iaitu keperluan untuk orang lain mengenali kualiti atau kebolehan sosial kita seperti kecerdasan, kemahiran, kepakaran, kepimpinan, pembinaan pasukan, rangkaian, penghantaran konflik, kerja muka dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan keenam, moral, iaitu merupakan keperluan untuk orang lain menghormati perasaan integriti, maruah, kehormatan, kesopanan dan moral kita. Okey, seterusnya berkaitan dengan unsur peringkat budaya yang terbahagi kepada 11. Yang pertama, budaya individu lebih menonjolkan minat penyelenggaraan muka diri berbanding ahli budaya kolektivistik. Kedua, budaya kolektivistik lebih mementingkan penyelenggaraan muka lain daripada ahli budaya individualistik. Ketiga, ahli budaya kolektivis lebih mementingkan pemeliharaan muka bersama daripada budaya individualistik. Keempat, ahli budaya individualistik kebanyakannya menggunakan strategi kerja muka langsung dan mendominasi dalam konflik. Kelima, budaya kolektivistik cenderung menggunakan strategi mengelak lebih daripada budaya individualistik. Okey, seterusnya iaitu pakar budaya kolektivistik menggunakan strategi kerja muka yang lebih integratif daripada ahli budaya individualistik. Budaya individu lebih suka mendominasi atau melawan gaya konflik berbanding budaya kolektivistik. Seterusnya, budaya individu menggunakan lebih banyak gaya konflik, ekspresif emosi berbanding budaya kolektivistik. Okey, kesembilan, budaya individu menggunakan gaya konflik yang lebih agresif daripada ahli budaya kolektivistik. Kesepuluh, budaya kolektivistik merupakan lebih banyak teknik mengelak daripada ahli budaya individualistik. Dan terakhir sekali, budaya kolektivistik menggunakan gaya konflik yang lebih mewajibkan daripada ahli budaya individualistik. Okey, seterusnya unsur peringkat individu. Okey, terdapat beberapa unsur peringkat individu iaitu kebebasan diri dikait secara positif dengan keprihatinan wajah diri. Okey, kemudian saling bergantung diri dikaitkan secara positif dengan kebimbangan orang lain atau bermuka-muka. Penyelenggaraan muka diri dikaitkan dengan gaya konflik yang mendominasi atau bersaing. Keempat, penyelenggaraan muka lain dikait dengan mengelakkan atau mewajibkan konflik. Dan kelima, menyelenggara muka lain dikaitkan dengan menjelaskan atau mengintegrasikan gaya konflik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nursalia binti Yaakob, nombor matrik 290684 akan membentangkan unsur peringkat individu. Antaranya adalah konstruk kendiri bebas dikaitkan dengan gaya konflik yang mendominasikan atau bersaing. Kedua, saling bergantung kepada diri sendiri dikaitkan dengan mewajibkan atau mengelakkan. Ketiga, konstruk kendiri saling bergantung dikaitkan dengan berkompromi atau menyapadukan. Keempat, bikonstrual dikaitkan dengan berkompromi atau menyapadukan. Kelima, ambivalent dikaitkan dengan pengabaian atau pihak ketiga. Seterusnya iaitu usul peringkat situasi. Kepribadian individu atau individu bebas cenderung untuk menyatakan lebih banyak
kebimbangan penyelenggaraan muka diri dan kurang kebimbangan penyelenggaraan muka lain dalam menangani kedua-dua situasi konflik dalam kumpulan dan kumpulan luar. Seterusnya, kepribadian kolektivis atau saling bergantung kepada diri sendiri menyatakan lebih banyak kebimbangan muka lain dengan ahli kumpulan dan tahap kebimbangan penyelenggaraan muka diri yang lebih tinggi dengan ahli kumpulan luar dalam situasi konflik antara kumpulan. Seterusnya, dimensi pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada proses pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu melalui pelbagai maklumat yang diperoleh melalui pembelajaran sedar dan pengalaman pribadi. Konsep tersebut merangkumi individualisme, kolektivis, jarak kuasa, dua model, diri atau muka yang kontradiktif dan gaya komunikasi kerja muka, iaitu Tin Tommy dan Kurogi 1998. Seterusnya, dimensi kesedaran. Kesedaran bermaksud mengambil kira andaian dalaman, koordinasi dan emosi seseorang pada masa yang sama, menyelaraskan dengan penuh perhatian kepada andaian, koordinasi dan emosi orang lain sambil memfokuskan 5 deria. Hans 1992. Seterusnya, dengan mengambil kira perbezaan kerja muka antara budaya, kita perlu belajar untuk melihat tingkah laku yang tidak dikenali dari konteks yang baru, iaitu Tin Tommy 2004. Dan oleh itu, pada peringkat umum, kesedaran menuntut pemikiran dan kehidupan yang lebih kreatif. Dan seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya yang lain lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Hussein, nombor matrik 290815. Saya akan meneruskan pembentangan slide kumpulan kami. Saya akan meneruskan berkenaan kemahiran interaksi. Kemahiran interaksi merujuk kepada kebolehan kita untuk berkomunikasi dengan betul, berkesan dan menyesuaikan diri dalam situasi tertentu. 5 kemahiran interaksi yang boleh mengubah definisi pengetahuan dan kesedaran ke tahap yang lebih kukuh dan konkret ialah mendengar dengan penuh perhatian, memberi pandangan dengan penuh perhatian, pengurusan kerja muka, membina kepercayaan dan dialog kolaboratif, iaitu daripada Tin Tommy pada tahun 1997. Seterusnya adalah kesimpulan. Teori perlindungan muka dapat menangani masalah komunikasi antara negara pada tahap budaya, individu dan keadaan. Budaya individualistik dan kolektivistik mempunyai kaedah yang berbeza dalam mengekalkan muka dan menyelesaikan konflik. Oleh itu, aplikasi teori dan integrasi penyelidikan berterusan adalah diperlukan pada masa akan datang. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.